Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke AB Channel. Dalam video Ejen Ali musim ketiga episod 7 yang bertajuk Misi Jerat, pada kali ini saya akan kongsikan dengan korang semua tentang review episod yang ke-7 dan jalan cerita episod yang ke-7 pada kali ini. Yang mana episod ini merupakan episod yang terakhir bagi bahagian pertama Ejen Ali musim ketiga. So, Ejen Ali akan disiarkan selepas beberapa bulan lamanya Ejen Ali punya tim berehat. Jadi episod pada kali ini sangat penuh dengan scene fighting yang sangat menarik antara Ejen Rizwan, DOS dan juga ejen-ejen mata, dan kita juga didedahkan dengan maklumat tentang siapakah sebenarnya yang telah terjerat dalam episod pada kali ini dan siapakah yang merupakan pembelut dalam kalangan mata, dan juga apakah nasib mereka-mereka yang cuba untuk menentang Zero ataupun menentang Numeros dan juga Zinco. Nanti jap. Tapi sebelum tu, kepada korang yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan korang kepada YouTube channel AB Channel, dan jangan lupa untuk tekan sekali bell notification button tu supaya korang tak ketinggalan video-video yang akan dihasilkan oleh YouTube channel ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Pada permulaan episod pada kali ini, kita dapat tengok penerangan tentang apakah yang sebenarnya telah berlaku pada penghujung episod 6 yang lepas. Yang mana dalam episod yang lepas, apabila Ali, Kim dan Alisha telah pun tiba di lokasi terakhir dalam pertandingan mata arena mereka yang lepas, mereka telah pun melihat DOS dan Ejen Rizwan yang berada dalam dewan tersebut bersama-sama dengan pengawal yang telah pun rebah. Maka mereka menyangkakan bahawa itu adalah angkara DOS dan juga Ejen Rizwan. Tapi sebenarnya pengawal-pengawal tersebut tumbang bukanlah angkara Ejen Rizwan dan juga DOS, tetapi disebabkan oleh Zinco yang telah terlebih dahulu memulakan gerakannya ke atas pengawal-pengawal tersebut dan telah melakukan tindakan dalam ruangan dewan tersebut. Ejen Ali yang melihatkan Ejen Rizwan yang berada di hadapannya sangat-sangat terkejut kerana Ejen Rizwan dipercayai telah pun mati, tetapi ternyata sebenarnya masih lagi hidup. Ejen Rizwan cuba meyakinkan Ejen Ali, Alisha dan juga Kim bahawa ini hanyalah satu salah faham dan bukan tindakan daripada mereka berdua. Namun Alisha tidak mempercayai kata-kata Ejen Rizwan kerana melihatkan DOS yang bersama-sama dengannya, dan Alisha juga mengarahkan Ali untuk melihat DOS yang berada di sebelah Ejen Rizwan. Kemudiannya DOS cuba untuk menghalang mereka dan cuba untuk suruh mereka berundur, tapi Kim telah mencabar DOS untuk bertempur dengan DOS dengan mengatakan bahawa mereka tidak sepatutnya membiarkan musuh untuk terlepas begitu sahaja. Dan pada masa yang sama, berita tentang pencerobohan dewan ini juga telah pun sampai kepada pihak mentor mata dan juga kepada Datuk Hisham, yang mana Jenny telah pun menggodam walkie-talkie pengawal-pengawal tersebut serta CCTV dalam dewan tersebut, menyebabkan mentor terus bergegas menuju ke dewan tersebut. Dan DOS yang melihat Kim yang sedia untuk berlawan dengannya terus menendang Kim sehingga Kim terbang ke belakang. Kemudian kita dapat tengok adegan-adegan fighting scene yang sangat menarik antara DOS dan juga Ejen Ali, Ejen Kim dan juga Ejen Alisha, yang mana untuk fighting scene ni memang saya nak korang tengok sendiri dalam episod yang penuh, sebabnya memang sangat-sangat menarik animasi yang dihasilkan oleh Wow Animation dalam episod pada kali ini. Namun sayang, seribu kali sayang, sekalipun dengan kuasa mereka yang mendapat 3 tempat tertinggi dalam mata arena, mereka tidak mampu untuk menumpaskan DOS yang keseorangan. Pada saat Ejen Kim hampir-hampir ditusuk dengan sanggul milik DOS, akhirnya Ejen Bakar telah pun tiba dalam dewan tersebut untuk menyelamatkan Ejen Kim. Kemudian mentor pula telah berhadapan dengan Ejen Rizwan dan juga DOS. Mentor yang berhadapan dengan Ejen Rizwan dan DOS ni memang sangat-sangat menarik. Sekali lagi, memang saya rekomen korang untuk tengok sendiri dalam episod penuh. Mana taknya gerakan Ejen Rizwan memang gempak gila lah, dan Ejen Rizwan sememangnya merupakan ejen terbaik mata yang pernah menjuarai mata arena satu ketika dahulu. Bahkan boleh kita katakan dalam batch Ejen Rizwan tu, iaitu Ejen Bakar, Ejen Gita, Ejen Karya dan juga Ejen Leon, Ejen Rizwan ni yang paling hebat. Dia seorang je boleh berhadapan dengan keempat mentor mata ni, dan dengan bantuan DOS mereka berjaya untuk menumbangkan keempat mentor mata ni. Kemudian Ejen Bakar pun mengarahkan Ali, Kim dan Alisha untuk pergi berjumpa dengan kawan-kawan mereka yang lainnya dan untuk memberikan amaran kepada mereka. Maka Ali, Kim dan Alisha terus meninggalkan ruangan dewan tersebut. Jadi pada mulanya Ejen Rizwan cuba untuk meyakinkan mentor-mentor mata ni yang Rizwan sebenarnya bukanlah seorang yang jahat, tapi Ejen Leon punya mulut tu celupa sangat. Dia boleh pula cabar si Rizwan tu. Ejen Leon cakap apa kat Rizwan? Kau sekarang nak gantikan Uno ke? Rizwan bila dengar orang memburuk-burukkan Uno ni, memang dia tak boleh tahan. Dia pun terus bertindak dan menyerang mentor-mentor mata. Mula-mula nampak macam diorang tak mampulah juga nak lawan dengan keempat-empat mentor ni, tapi setelah menyusun strategi semula dengan DOS, akhirnya Rizwan berjaya untuk menumbangkan keempat-empat mentor mata dengan
dengan bantuan daripada DOS. Dan tiba-tiba masa last kali diorang tengah berlawan dengan ejen bakar tu, enjin pesawat 747 yang telah ditunjukkan oleh Datuk Hisham dalam episod yang lepas telah pun hidup dengan sendirinya, dan enjin tersebut telah pun mengganas dan berterbang tak tentu arah menyebabkan ejen Rizwan, ejen bakar dan juga DOS telah pun tidak menyerahkan diri disebabkan oleh apa yang telah berlaku akibat daripada enjin yang telah pun mengganas tersebut. Dan enjin tu bukan setakat berkeliaran dekat dalam dewan tu je, enjin tu siap tembus dewan tu lagi pergi ke ruangan yang lain, menyebabkan semua orang awam yang ada dekat cyber science berada dalam keadaan yang bahaya. Maka ejen-ejen muda mata pun terus bertindak untuk menyelamatkan semua orang-orang awam yang terdapat dalam cyber science tersebut. Tapi malangnya enjin pesawat tersebut telah pun masuk ke dalam ruangan angkasa di mana mereka telah mengadakan pertandingan mata arena dalam episod yang lepas. Dan dekat dalam ruangan angkasa tu pula banyak sangat budak-budak dan juga orang awam yang tengah bermain-main dalam ruangan anti-gravity tersebut. Maka bila jet tu dah masuk dan meliar dekat dalam kawasan tu pula, habislah bahaya semua orang yang berada kat situ. Dan ejen Mika dan ejen Rosa telah pun bertindak untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi sayang seribu kali sayang, disebabkan oleh sistem yang telah pun rosak, akhirnya ejen Rosa telah pun terlibat dalam satu kemalangan yang sangat-sangat teruk, menyebabkan ejen Rosa berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal dan ditimpa oleh runtuhan batu yang berada dalam ruangan tersebut. Ejen Mika yang melihatkan keadaan tersebut cuba untuk membantu ejen Rosa, tapi kekuatan ejen Mika seorang diri tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut, menyebabkan dia hampir-hampir berputus asa. Tapi nasib baik masa tu ada ejen Rizka yang tolong dia untuk menyelamatkan Rosa. So kali ni kita dapat tengoklah Rizka dengan Mika dan Rosa yang selalu bergaduh ni, akhirnya mereka berganding bahu untuk menyelamatkan nyawa ejen Rosa. Dan nasib baiklah ejen Rosa tidak terkorban dalam kemalangan tersebut. Manakala ejen-ejen muda yang lain, Ali, Alisha, ejen Sam, ejen Alex dan juga ejen Kai cuba untuk menghentikan enjin pesawat tersebut daripada terus mengganas dan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Memang satu perkara yang sangat-sangat mencabar lah kan. Manakala masa diorang tengah berusaha tu, tiba-tiba Alisha tanya dekat Ali, mana ejen Kim? Kenapa ejen Kim hilang pula tiba-tiba kan? Ali kata dia pun tak tahu kat mana ejen Kim pergi. Ini satu soalan yang sangat-sangat menarik. Kemudiannya ejen Ali pun tanya dekat Alisha, macam mana pula dengan keadaan mentor-mentor yang sedang berhadapan dengan ejen Rizwan dan juga DOS. Alisha pun memberitahu Ali yang dia telah pun menghantar ejen Rudy untuk melihat keadaan-keadaan mentor. So kemudian kita dapat tengoklah macam mana ejen-ejen muda ni berusaha untuk mematikan enjin tersebut. Sehingga kan ejen Alex ni memang sangat-sangat kuat dia ni. Dia guna tangan dia je dengan kekuatan dia untuk menarik enjin tu daripada terus terbang ke arah yang lain. Lepas tu ejen Alisha pun terus sekat kipas enjin tersebut dengan batang besi yang ada kat kawasan tu. Manakala ejen Kai yang pada mulanya dah cuba untuk menghentikan kipas tu telah pun terbang disebabkan oleh pusingan kipas yang terlalu kuat dan menyebabkan ejen Kai tak mampu lagi nak bangun. Kemudiannya Ali sebagai seorang ejen tekno telah pun berusaha untuk mematikan enjin jet pesawat tersebut dan akhirnya mereka berjaya untuk menghentikan enjin jet pesawat tersebut. Kita juga dapat tengok ejen Rudy yang pergi untuk melihat keadaan-keadaan mentor yang sedang berhadapan dengan ejen Rizwan sangat-sangat terkejut apabila melihat ejen Rizwan masih lagi hidup. Iyalah, ejen Rizwan ni kan merupakan mentor favourite si Rudy ni juga kan. So dia pun rasa macam agak terkilan bila dia tengok yang ejen Rizwan masih lagi hidup. Tapi melihatkan keadaan mentor-mentor yang telah dibelasah teruk oleh mereka berdua ni, maka Rudy terus bertindak untuk menyerang ejen Rizwan. Pause kejap geng. Saya rasa untuk bahagian ni ada satu perkara yang menarik yang telah berlaku antara Rudy dan ejen Rizwan. Kalau korang perasan, Rudy pernah cakap ejen Invizo ni dia tahu kalau seseorang tu menipu ke tak sebenarnya kan. Dan kalau korang perasan dalam pertarungan tadi pun, ejen Karya dilihat seakan-akan tidak terlalu bersungguh-sungguh nak berlawan dengan ejen Rizwan. Mungkin ejen Karya sedar yang kata-kata ejen Rizwan tu adalah perkara yang benar, tapi disebabkan oleh mereka tak dapat memastikan perkara tersebut, mereka tetap cuba untuk menghentikan ejen Rizwan. Dan mungkin ejen Rizwan telah menerangkan keadaan sebenar kepada Rudy dan Rudy tahu yang ejen Rizwan tidak berkata bohong. So saya rasa pasti akan ada perkara yang lebih menarik melibatkan ejen Mata dan Rizwan pada episod yang akan datang nanti. Lepas tu kita ditunjukkan Rudy yang tak mampu pun untuk berlawan dengan ejen Rizwan dan ejen Rizwan telah pun terlepas bersama-sama dengan DOS. Atau mungkin Rudy yang sengaja melepaskan ejen Rizwan. Dan dalam episod pada kali ini juga kita dapat tengok scene Datuk Hisham yang dilihat sangat-sangat risau dengan keadaan orang awam yang berada dalam keadaan bahaya. Dan Datuk Hisham cuba untuk menolong mereka-mereka yang bahaya ni. Tapi pengawal Datuk Hisham kata itu bukan tugas Datuk Hisham. Dah ada mereka yang melindungi orang-orang awam. Maka pengawal-pengawal mengatakan bahawa keutamaan mereka sekarang adalah untuk memastikan Datuk Hisham dibawa ke tempat yang lebih selamat. Datuk Hisham pun memandangkan dia bukannya ada kemampuan apa sangat pun kan. Dia tak pandai nak berlawan, tak pandai nak buat apa-apa, dia pun bukan ejen. Jadi dia akur je lah dengan arahan daripada pengawal tersebut dan pergi menyelamatkan diri dia.
Okey guys, untuk scene ni bagi saya agak menarik lah. Sebab daripada sini kita dapat tengok yang Datuk Hisham ni mungkin bukanlah watak Zero. Yelah, sebab Datuk Hisham ni dia kisah tentang orang-orang bawahan dia. Dia risau bila orang-orang berada dalam bahaya. Kalau dia ni Zero, dia tak perlu nak menunjukkan reaksi yang macam tu pun. At least dia tak adalah sampai nak gelabah sangat. Tapi Datuk Hisham ni nampak yang dia betul-betul kisah dan concern tentang keselamatan rakyat Cyberraya. So saya personally berpendapat yang Datuk Hisham sebenarnya bukanlah Zero. Dan kemudian kita ditunjukkan dengan scene ejen-ejen muda mata yang telah pun berjaya untuk menghentikan enjin pesawat tersebut, dan ternyata kebanyakan daripada mereka telah pun mengalami kecederaan, dan kecederaan yang paling parah telah dialami oleh ejen Rosa, sehingga kan ejen Rosa punya tekak tu dah patah dan dia dilihat seakan-akan dah memang kritikal sangat sudah tidak menyedarkan diri dah ejen Rosa ni. Dan ejen Alex pula dilihat sedang dirawat, dia punya tangan yang sudah pun melecur kerana cuba untuk menghentikan enjin pesawat tersebut daripada terus terbang. Dan kita juga ditunjukkan dengan Ali yang dilihat sangat-sangat kecewa dengan apa yang telah berlaku. Dan ejen Rudy kata yang diorang tak pelik ke yang ejen Rizwan masih lagi hidup. Ejen Rizka pun ada mention lah ejen Rizwan yang merupakan ejen paling hebat mata tu ke. Ejen Rudy kata. So guys, kalau benda ni dia highlightkan, mesti ada benda yang penting untuk part ni kan. Macam mana menurut kalian? Dan kemudiannya, melihatkan keadaan ejen Ali yang kecewa tu, ejen Alisha pun dilihat turut bersimpati dengan ejen Ali. Dan semasa ejen Ali sedang berlalu pergi, ejen Kim yang melihatkan ejen Ali yang kecewa juga dilihat riak wajah ejen Kim juga menunjukkan ekspresi yang agak kecewa. Tapi kemudiannya kita telah didedahkan bahawa ternyata ejen Kim merupakan seorang pembelot, dan benarlah sangkaan kita sebelum ini bahawa senior yang dimaksudkan oleh ejen Kim merupakan seorang sahabat baik yang dianggap sebagai kakaknya sendiri, tak lain dan tak bukan adalah Jenny ataupun Zinko. Dan ternyata ejen Kim lah yang selama ini memberikan maklumat kepada Zinko ataupun Jenny. Tapi yang peliknya, ejen Kim ni selepas dia habis cakap dengan Jenny ataupun Zinko, dia dilihat menunjukkan ekspresi muka yang agak kecewa. Mungkinkah sebenarnya ini semua adalah satu rancangan daripada mata? Dan kemudian kita ditunjukkan dengan ejen Rizwan dan juga Dos yang bergegas menaiki motor menuju ke markas Profesor Akram, kerana Profesor Akram telah pun diserang oleh Tres dan juga Sis dan Siente. Dan setibanya mereka di markas Profesor Akram, ternyata markas tersebut telah pun hangus dijilat api. Dan akhirnya kita dapat melihat satu kepingan gambar Profesor Akram dan juga keluarganya yang telah pun perlahan-lahan terbakar dimakan api. Dan episod pada kali ini pun tamat. So guys, macam mana menurut kalian tentang episod pada kali ini? Adakah episod pada kali ini yang terjerat adalah ejen-ejen mata, ataupun sebenarnya episod kali ini merupakan jerat yang dicipta oleh ejen mata untuk Numerus dan juga Zero? Macam mana menurut kalian? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke akhir video. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi